Korang pernah tak hadapi situasi di mana bila korang buat kerja lama, menaip ke, ataupun korang kerja yang menggunakan banyak tangan, tiba-tiba korang rasa kebas tangan ataupun rasa sesemut. Situasi macam ni kita panggil carpal tunnel syndrome ataupun penyakit terowon kapal dalam bahasa Melayu. Macam pelik kan bunyi. Lepas tu, dia disebabkan oleh kita punya median nerve yang melalui terowong kapal ini tersekat ataupun tersempit. So, bila tersempit menyebabkan kita akan rasa, pertama kita akan rasa kebas. Tangan kita rasa kebas. Kedua, kita akan rasa sakit. Yang ketiga, kita akan rasa sesemut dekat hujung jari, terutamanya 3 jari ni, kerana 3 jari ini yang disupply oleh median nerve, dan otot di tangan kita ni akan mengecil, terutamanya dekat hypothenar, dan juga keempat, kita punya gegaman ataupun cubitan kita ni rasa makin lemah. So dia sebenarnya disebabkan oleh median nerve ini tersempit. So median nerve ni dia daripada lengan ke tangan, dia melalui carpal tunnel ni. Di bawahnya adalah carpal tunnel bone ataupun tulang kapal, ditutupi oleh flexor retiniculum. Di tengah-tengah tu ada median nerve, tendon dan juga otot. Siapa yang berisiko akan dapat carpal tunnel syndrome ni? Pertama adalah pekerjaan. Bergantung pada pekerjaan, orang yang menggunakan banyak tangan. Contohnya orang yang selalu menaip 5 hingga 6 jam sehari. So dia banyak kompres dekat kita punya pergelangan tangan. Yang kedua biasanya tukang jahit ataupun chef yang banyak menggunakan tangan. Biasanya umur 30 dan ke atas menghadapi risiko yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah berat badan yang menaik. Biasanya orang gemuk, biasanya pergelangan tangan dia pun akan jadi gemuk. So yang keempat biasanya orang yang mengandung. Orang mengandung ni biasa berat badan dia pun akan menaik dan juga hormon dia tak stabil dan menyebabkan pergelangan tangan dia pun tersempit. Yang kelima adalah ada yang punya penyakit seperti hypothyroidism ataupun diabetes ataupun kegagalan buah pinggang. Semua penyakit ini boleh menyebabkan carpal tunnel syndrome. Yang terakhir adalah disebabkan oleh keturunan. Mungkin struktur ataupun badan dia memang macam tu. So kalau ayah atau ibu dia ada masalah carpal tunnel syndrome, anak dia high possibility untuk dapat carpal tunnel syndrome juga. Apa rawatan yang biasa kita akan buat? Biasanya kita tidak akan pergi go to invasive untuk pembedahan terlebih dahulu. Biasanya kita akan nasihatkan untuk pakai anduh ataupun splint tangan supaya bila kita tidur, position tangan kita ni berada dalam natural position. Yang kedua, biasanya kita akan nasihatkan pesakit untuk pergi buat fisio untuk supaya buat exercise tangan. Yang ketiga adalah kalau fisio tak jadi ataupun pakai anduh pun tak jadi, biasanya kita akan cucuk steroid dekat pergelangan tangan. Kalau ketiga-tiga pun tak jadi, barulah kita akan nasihatkan untuk buat pembedahan. Pembedahan kecil ini hanya melibatkan toresan atau hirisan yang kecil sahaja dekat flexor retiniculum untuk release median nerve yang tersempit tadi. Biasaannya pesakit akan sedar dan juga bius tempat yang akan diberikan. Itu saja. Carpal tunnel syndrome terjadi hanya pada tangan sahaja kerana flexor retiniculum berada di bahagian tangan sahaja. So kesimpulannya adalah jika kita memang tahu kerja kita banyak menggunakan tangan, so ambil masa. Jangan kita buat kerja terlalu lama sehingga straight 5 hingga 6 jam. Sebolehnya selepas 1 jam atau 2 jam kita relax, gerakkan tangan supaya di bahagian tangan kita ni median nerve tidak tersempit. So kalau mengalami perkara ini terlalu kronik ataupun sudah terjadi, sebaiknya pergi jumpa doktor dan dapatkan rawatan yang sebaiknya.